Assalamualaikum, selamat petang. Okey, selamat datang kepada yang semua baru masuk dekat page Royhan Bahasa Roy. Kak Royhan ucapkan selamat datang. Okey, so petang-petang hari ni buat apa? Menunggu apa petang-petang relax-relax ni? Jom layan live Royhan. Tengok apa yang Royhan nak share live petang ni. Ya Allah, tengok tajuk. Tengok tajuk kan? Tengok tajuk hari ni dah rasa nak menderita. Apa tajuk live hari ni? Apa tajuk live hari ni? Derita. Apa tu? Di sebalik derita. Kan tajuk live hari ini. So, Assalamualaikum, selamat petang. Hai, terima kasih kepada follower-follower Royhan yang baru masuk. Okay, so sebelum kita teruskan, kita nak check, sound check. Okay, adakah suara Kak Royhan jelas? Adakah gambar sangat jelas dan background sangat cantik? Sila komen. Yes, jelas. Background cantik. So, kita nak tengok siapa yang bersama Kak Royhan petang ni. Hari ni membara-bara. Tengok tajuk ya. Tengok tajuk. Rasa ya Allah, tajuk ni apa hari ni tajuk ni? Kan? Apakah tajuk Kak Royhan hari ni? Ya, waalaikumsalam Kak Lang. Apa khabar Kak Lang? Tak bagi-bagi harga kat Kak Lang. Masya Allah, Kak Lang tak kira lagi. Kan ada je benda nak buat. Okey, selamat petang. Okey, so hari ni petang, nampak tak tajuk kepala sengit kat sini. Okey, nampak tak tajuk petang tadi? Nampak tak tajuk? Siapa seorang boleh tak tolong type apakah tajuk live petang ini? Kan hari ni kita guna special, kita guna webcam dan e-cam. Nampak tak perkataan like, comment and share? Ada pula special live petang ni. Hai, waalaikumsalam Azman Yusof. Boleh tak type jelas kalau suara? Kak Royhan takutlah tercakap seorang-seorang kat sini, tak ada orang dengar kan. Ada tak? Boleh dengar? Type jelas. Dan boleh tak seorang type apakah tajuk live tadi? Nanti saya tengok kat sini ya. Apakah entah live saya ni wujud ke tidak? Kita kena double check dekat handphone. Ada. Okay, live today. Sinar bahagia di sebalik derita. Nampak clear, gambar cantik, jelas. Jelas ya? Sekejap. Nak buka lampu, gelap pula. Gitu. Nampak jelas ya? Teranglah sikit. Tengok dekat apa tu? Dekat handphone tadi. Baru perasan sebenarnya gelap. Kan masa ni lah dia nak jatuh. Lekat je kat situ, settle. Okey, dah jelas. Hai, sinar bahagia di sebalik derita. Okey, apa tu sinar bahagia di sebalik derita? Hari ni Kak Roy nak share lah. Nak share satu ejen di bawah bimbingan Kak Royhan, yang mana hidup dia ialah di mana dulu dia rasa susah. Ya, orang kata derita lah. Sebablah tu tajuk tu kan. So yang mana suka dan nak tengok kawan-kawan pun dapat tahu cerita ni, boleh komen dan tekan button share. Kita tekan button share supaya cerita petang ini, best tahu cerita petang ni, supaya cerita petang ni lebih ramai orang tahu. Sinar bahagia di sebalik derita ni apa. So Kak Royhan nak memperkenalkan, Kak Roy bukan nak kata mengenal lah, nak mencerita. Hari ni petang ni kita storytelling. Storytelling tentang salah seorang ejen Kak Royhan ni. Okey, bagaimana dia bermula berniaga. Sebab kita tengok ramai bila orang berniaga, kita sangka orang kenal dia ramai kawan, dia pandai. Tapi tak, semua kebanyakan orang bila dia berniaga, dia bermula dengan kosong. Kita tolak dia tepi. So nampak tak? Best tak? Okey, nampak tak sinar bahagia di sebalik derita anak muda berniaga? Boleh nampak tak gambar yang terpapar dekat sebelah ni? Kita testing hari ni guna e-cam. Boleh tak type? Nampak gambar? Nampak? Ke Kak Royhan seorang je nampak? I seorang je lah nampak. Kat live sini tak nampak pun. Nampak tak? Ada tak nampak gambar keluar? Nampak. Nampak. So nampak tak? Hari ni Kak Royhan nak cerita tentang anak muda ni. Nama dia adalah Haris Idham. Okay, Haris Idham ni
Tak nampak? Line slow tu celebrity skin. Tunggu sikit sebab nampak kat sini nampak kat live kat handphone ni ada nampak. Dah nampak Faizal Zaina dah nampak. Okay, so hari ni kita nak buat storytelling, kita nak cerita bagaimana kebangkitan seorang anak muda yang dulunya dia deritalah dengan kesusahan hidup, dengan kepincangan masalah keluarga, ya. Nampak jelas. Okay, kita kenalkan ini adalah Haris Idham. So bagaimana dia bangkit? Anak muda ni bagaimana dia bangkit? Okay, bagaimana dia bangkit? Ni dia. Dia suka duduk tepi ni. Hai kena ngejah benda ni. Maknanya dia dulu, okay, dia dijaga. Dari kecil lagi dia hidup, dia dijaga oleh nenek. Dia tinggal dengan nenek. Ramai orang tinggal dengan nenek kan. Kak Royhan dulu pun dibesarkan dan tinggal dengan nenek. Sebab apa? Haris dan adik-beradik dia kan. Bukan dia seorang je tinggal dengan nenek. Selepas ibu bapa mereka berpisah. Biasanya orang bila dia ada masalah macam ni kan, dia akan ada satu cita-cita dalam hidup dia. Dia akan ada satu cita-cita dalam hidup dia. So apa kita tengok? I kena ubah benda ni biar duduk kat tepi. Bila dia keluar je, dia keluar duduk tepi. Kan? So, nampak tak? Tapi apa yang berlaku? Bila dia dah besar, dia mula berdikari, dia mula remaja. So, awal usia 15 tahun kan, Haris ni dia dah mula bekerja. Dia bekerja macam-macam. Antara ni dia bekerja kat hotel. Untuk apa? Untuk dia tambah pengalaman. Untuk dia cari pengalaman. Sambil-sambil dia cari duit, dia nak tambah pengalaman. Kan? So nampak tak? Like, comment and share. Thank you pada yang like. Thank you yang telah share. Tekan share button dan anda akan jadi sharer. Dan anda akan jadi top fan Royhan Basaroy. Tekan share button. Supaya kita tengok kisah hidup bagaimana anak muda boleh menginspirasi kita, boleh menginspirasi ramai orang kat luar sana. Kan? Okay, jadi ni Haris Idham ya. Goyang-goyang lah pula. Okay, so apa jadi? Dia tak boleh duduk diam tau. Dia jenis tak boleh duduk diam. Dia daripada awal, daripada remaja je dia suka bekerja. Dia berniaga dekat pasar, dia kerja dekat restoran, dia cuba berbagai-bagai pekerjaan. Untuk apa? Untuk meringankan beban keluarga. Sebab dia ada satu sikap yang mana dia nak menolong, nak membantu keluarga dia. Kalau kita tengok bagus kan kalau kita ada anak muda yang macam ni, yang nak berikhtiar, yang nak bantu keluarga. Sebab ada yang kita tengok anak muda masa ni masih nak bermain snooker, jolok-jolok, masih lagi nak main motor. Ya, tapi dia tak ada benda tu semua zaman remaja dia. Zaman remaja dia ialah mencari rezeki, selain nak membina hidup dia, nak mencari pengalaman. Thank you pada yang dah share. Tekan button share, like and comment. Semoga kisah inspirasi hari ini memberi manfaat kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Okay. So ini antara kisahnya dan kita tengok seterusnya apa yang terjadi. Okay. Dia dapat hadiah Thank you Celebrity Skin dah dan share. Okay, dan dia dapat hadiah daripada ayah dia. Dia dapat motor lah kan, remaja kalau dah dapat motor suka sangat lah, dah jadi motor kesayangan dia. Anda nampak tak? Motor kesayangan dia, pemberian ayah dia. Apa jadi? Telah ditarik oleh pihak kedai sebab masa tu berlaku masalah keluarga, berlaku masalah macam perniagaan dengan ayah dia. Jadi ayah dia pun tak mampu nak bayar. So pihak kedai pun tarik balik motor tu. Sayang kan, macam mana sedihnya dia. Dah lah satu hadiah kesayangan. Ayah bagi kan, ditarik balik. So apa yang jadi? Okay, kita tengok ketabahan hati anak muda ni, kesibukan dia. Walaupun dia cari duit, walaupun dia sibuk, dia tinggal hanya dengan nenek, sayang-sayang dengan nenek, adik-beradik semua dengan nenek. Dia belajar tau. Dia bukan kerja tak belajar. Tapi apa jadi dengan dia? Walaupun dia sibuk, itu bukan halangan untuk dia berjaya. Walaupun dia sibuk, tapi dia masih mengejar diploma. Haris ni dia berjaya apa? Dia berjaya tamatkan pengajian dia. Bukan calang-calang. Pengajian apa? Kelas pertama. You tahu kelas pertama tu macam mana? Dia mendapat anugerah. Anugerah apa? Ketua dekan. Ketua jabatan. Anugerah ketua jabatan tu maknanya, biasa orang tahu anugerah dekan. Ramai orang tak tahu, nampak? Kita kalau rasa sibuk, rasa nak berniaga lagi, nak belajar lagi, kita tak mungkin dapat fokus. Tapi bila dia berkehendak, dia ada cita-cita, dia nak pergi jauh lagi. Tengok dia dapat result yang cemerlang.
Kita kalau dengar dekan tu, kecalang-calang ya nak dapat anugerah ketua jabatan dalam bahasa Malaysia. So boleh tekan like, comment and share sebagai yuran inspirasi hari ni. Kita nak ramai anak muda sana berinspirasi. Kalau betul-betul dia nak buat sungguh-sungguh. Kalau kita buat main-main, result kita pun main-main. So ini antara kejayaan dia. Bagaimana dia daripada hidup, daripada kecil, daripada remaja, perjalanan hidup dia. Kan dia berusaha. Dia tak jadikan masalah sebagai alasan. So apa jadi? Impian dia sebenarnya nak jadi seorang usahawan. Nak jadi seorang usahawan. Okey, dia nak jadi seorang usahawan. Dia berniaga lah, dia kerja jadi salesman, jual kereta. Dia nak cari pengalaman. Yang tu adalah antara dia punya mula-mula apa yang dia buat. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang share. Semoga anda mendapat rezeki yang melimpah ruah kerana tekan button share dan semoga cerita ini akan dapat manfaat kepada lebih ramai orang dekat luar sana. Anak-anak muda sana kan. So nampak, dia bekerja, dia cari pengalaman, dia bekerja. Dan apa dia kan, last dia buat apa? Dia temui satu perniagaan, dia tengah mencari, dia tengah bela hidup dia. Kan, dia jumpa siapa? Dia temui satu perniagaan, dia kenal perniagaan Forever Living melalui social media. Dia kenal, dia WhatsApp. Dia rasa, puan, ini perniagaan apa? Saya rasa saya berminat. Boleh puan terangkan bagaimana nak buat perniagaan ni? Kan. Jadi bila kita tengok, nampak tak dia berusaha sampailah dia jumpa. Dia jumpa kat mana? Dia jumpa kat media sosial je. So kita nampak tak sekarang ni banyak bisnes online kan dia jumpa dekat media sosial. Okey, so selanjutnya kita tengok dia tak pernah kenal erti putus asa. Dia berusaha tak putus-putus. Haris ni dia berjaya, dia berusaha juga. Bukan senang nak buat jualan kan. Dan dia capai buat 10K. 10,000 jualan dalam masa 1 bulan. Bayangkan anak muda, sale dia, dia buat, dia berusaha, dia ada team, dia ada ejen bawah dia, group sale dia capai 10,000 sebulan. Kita kadang nak buat sale kan, duduk rumah nak buat 1,000 pun susah, kata 1,500 pun susah. Tapi bila kena gaya, kena caranya, macam ni. 10,000 pun boleh, 20,000 pun boleh. Bila kena cara dan gaya dia. Bila kena benda yang betul kan. Ni salah satulah dia tak pernah berputus asa. So you tengok wow. Ini, okay, saya cuba kecilkan sikit. Tu. Ini adalah daripada dia punya page. Page dia nama Haris Idham. Siapa nak pergi tengok page dia, nak tengok apa yang dia buat, boleh pergi ke page dia Haris Idham. So yang ni dia punya timeline. Nampak tak? Bila dia sekarang dia buat bisnes secara online. Jadi kita tengok dalam page dia cakap apa tu? Bina orang biasa-biasa menjadi usahawan di peringkat global. So dia tawarkan kepada lebih ramai orang yang nak berniaga bersama dia. Dia punya setting page pun dah cantik. Wah, dia tunjuk tu belakang ada bumi nak menunjukkan yang dia menjalankan perniagaan global secara online. Okay. So sekarang Kak Royhan nak share satu video. Kita tengok video. Kita tengok video Haris ya. Okay, I share satu video. Tapi tak tahulah, tak ada suara lah. Macam mana ya? Nanti tengok kita tutup sekejap. Tadi ada buat testing. Tak ada suara. Ni dia kot. Okay, I ambil sini lah. Tengok boleh tak? Tak boleh jugalah. Tak ada suara. Nak buka suara kat mana ya? Haris tidak bersuara anda hari ini. Mesti tengok tekan sini. Tak keluar juga suara. Apa jadi ni? Terkeluar dah macam-macam. Suka. Tak ada suara Haris hari ni. Kita tengok video satu lagi. Ada video. Kan? Semua video tak bersuara hari ni. Mana I tanya admin. Admin I balik kampung. Masya Allah. Nanti kita tengok Siapa reti? Suara. Okey, kat sini. Mute. Tak mute. Kita tak mute dia. Kita tak mute dia. Betul. Manicam which
mikrofon. Semua pun dah buka sound effect, use echo. Muted. Tak ada, kita dah buka semua suara. Dia ada masalah teknikal. Okay. Ikem still problem. Admin saya dah WhatsApp dah. Ya. Saya punya admin kata Ikem still problem. Assalamualaikum. Ikem dah ada keluar dah sedang live tapi video tak ada suara. Macam mana admin? Bantu. Nasib baik ada admin bantu kan. So itulah antara kisahnya. Kisah kita tengok kisah anak muda yang dia berjuang demi cita-cita dia. Tiada alasan pun untuk seseorang itu berjaya. Tiada seseorang pun kalau kita fokus masalah, itu yang kita dapat. Kalau kita fokus alasan lah yang kita dapat. So sebenarnya apa yang kita nak tu kena bermula dengan tindakan. Memang betul fikiran dan otak kita akan berfikir, boleh ke aku ni macam mana aku nak bermula. Memang betul Allah akan bantu kita, Tuhan akan bantu kita sekiranya kita sudah bermula. Kalau kita tak bermula apa-apa, kita tak buat langkah pertama pun, macam mana Tuhan nak bantu kita? Takkanlah tiba-tiba esok ada orang WhatsApp, hello, boleh saya nak beli barang you 10? Tak mungkin. Kita harus bertindak. Kita kena buat kerja dulu. Kena berusaha dulu. Barulah rezeki tu akan datang. Tapi masalahnya sekarang kita tengok ramai yang ramai yang tak nak bertindak. Kenapa? Bukan tak nak bertindak. Apa? Takut. Kita pun tak tahu takut sebab apa. Kan takut. Sebenarnya kita harus bertindak. Ramai kita tengok orang-orang yang berjaya dekat luar sana sebenarnya ada tindakan. Kalau tak ada tindakan, kan dia jadi macam tak ada benda yang you bermula. Tapi kalau kita ada tindakan pun ya bagus, tahniah ada tindakan. Tetapi adakah tindakan kita tu konsisten? Consistency dalam kita berusaha untuk kita mencapai cita-cita kita, itu yang paling penting. Berapa kali, setiap kali live Kak Royhan, mesti Kak Royhan akan cakap apa saja tindakan dan usaha kita mestilah konsisten, ataupun kita panggil berterusan, atau dalam Arabiknya istiqomah. Yang ini ya, yang banyak yang kita yang mana kita tengok ramai yang berlaku dekat luar sana. Dia macam takut sangat sampai kita terpaksa cakap, kita hidup di dunia ini, kita kena berusaha dan kita jangan buat kerja Tuhan. Tahu tak? Kerja Tuhan ni macam ni tau. Kita belum buat apa-apa lagi, kita kata saya tak boleh buat lah. Boleh ke aku nak buat? Lepas tu dia siap tanya kita, Kak Rohan, kalau saya buat business forever living ni, boleh ke saya berjaya? Masya Allahu Akbar. Saya dah jadi Tok Nujum. Saya dah jadi Tok Nujum untuk menjawab soalan yang mana confirm saya tak boleh jawab sebab itu dia dah bagi saya kerja Tuhan. Kan macam Kak Rohan dulu pun mula-mula buat bisnes. Kan mula-mula buat bisnes saya pun kita tak boleh nak tanyalah orang macam tu. Sebab itu sebenarnya kerja Tuhan. Apa yang kita perlu buat ialah bertindak. Ya, Abang Man. Okey, silakan Abang Man. So, alhamdulillah ya, alhamdulillah sikit sharing je. Tiap-tiap hari pun kita akan nak buat sharing. So semoga sharing ya, anak muda ramai kat luar sana peluang untuk anak muda berniaga, tapi nak mulakan perniagaan rasa duit tak cukup, modal tak ada. So kita tawarkan untuk bisnes yang bermula dengan modal RM90. Dan apa yang kita tawarkan? Kita tawarkan bagaimana untuk kita pasarkan bisnes kita di dalam ketika lockdown dan pandemik ni adalah kita ajar you, kita guide secara membuat bisnes melalui online. Ya, segala poster, ayat copywriting, bahan iklan, ya, bahan untuk buat marketing semua disediakan. Modal serendah RM90, you boleh mulakan bisnes secara online, work from home. Ya, dia tidak perlu lagi ke mana ke sini. Untuk you nak beli produk pun daripada rumah sebab kita ada sistem aplikasi. Dan pelanggan pun nak cari produk, dia tak perlu nak pergi ke kedai, dia hanya boleh log in sahaja sebab ada sistem aplikasi siap atas nama dia. Dia terus boleh membeli, buat pembayaran dekat aplikasi dan warehouse syarikat akan buat packaging, akan hantar terus ke depan pintu rumah. So nampak tak, bisnes sekarang dah semakin mudah. Hanya dalam rumah pun kita boleh cari duit. Janji you ada gadget telefon, janji you ada internet yang bagus, dah boleh berniaga.
Kan, RM90 tu boleh kumpul. InsyaAllah kita doakan sama-sama anak-anak muda yang mana baru nak mula berniaga, tak ada modal, kita doakan supaya you all dapat modal serendah RM90 tu. Kan. Okay, so sekarang kita ada lagi 3 minit untuk ending sebab kita akan settlekan live ni sehingga pukul 7 petang. Ya, hi RN Mazni R Hussein Raja. Apa khabar Raja? Okay, thank you kerana support live Kak Roy. So semoga story petang ini ya kita dapat buka minda anak-anak muda untuk mulakan perniagaan. Kita tak nak anak muda kita membuang masa dengan duduk, lepak dan sangka pandemik akan berakhir. So inilah masanya untuk everybody bermula dan onlinekan bisnes ya. So kan. So alhamdulillah, syukur ya, syukur kepada yang support, syukur kepada yang dah share. Kak Roy doakan yang share. Share tu apa? Share tu sebenarnya bayar yuran live ni. So yang siapa yang share, Kak Roy doakan anda dimurahkan rezeki sebab anda telah sharekan satu ilmu keluar daripada Facebook page Royhan Basaroy, dan ramai orang kat luar sana akan dapat cerita inspirasi anak muda berniaga ya. Okay, done. Kak Roy ucapkan terima kasih kepada semua yang datang, yang hadir ke page Royhan Basaroy petang ini. So kita boleh end live lagi 2 minit. So ada apa soalan dalam masa 2 minit boleh type kat bawah tu. Kak Roy akan cuba jawab. Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan tak? Nak ada suara kena pakai video besar. Kalau kita overlay video animated kecil memang tak ada. Nak ada suara kena pakai video besar. Video besar. Okey, video besar. Okey, I test satu video ya. Betul tak? Video besar ada suara. Oh gitu. Balik-balik ni. Yang ini ada suara. I praise Allah for sending me you, my love. Okay. Found you home that's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know. Open my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. And there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true to the end of my time. Tu dia. Admin tak ada, macam-macam keluar ni. Nak add video pun semua tengok apa, tekan semua apa keluar tak tahu. Kan tu antara contoh lah. Kak Roy baru belajar pakai eCam ni. Ya, ini adalah eCam. Saya menjawab soalan Raja pakai apa? Kak Roy pakai eCam. Yang mana kita pakai webcam dan kita beli software eCam. Ya. So saya cuba bagaimana nak add video kat situ ya. Semalam pandai sangat, hari ni dah tak pandai. Plus new scene juga keluar. Ni apa? Banyak benda tau keluar. So tak nampak dah ya. Tak nampak. Okey, Kak Rahan nak buat testing satu. Kan. Kan. Kita tekan terima kasih untuk sesi petang ini. Okey. Gerak-gerak ya laptop. Nampak? Okey, terima kasih untuk sesi petang ini. So hari ni ada technical problem sampai Kak Roy belajar guna eCam ni kena betul-betul cantik. So nampak tak? Ada ayat. Terima kasih untuk sesi petang ini. Saka Abang Basya masuk. Masya Allah. Okey. So Kak Roy ucapkan terima kasih kepada yang hadir. So kita boleh ending. Kita dah nak masuk ke maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.